Kita nak kisah nenek kebayan malam ni adalah berkenaan dengan tombong. Kenapa nak cerita pasal tombong malam ni adalah kerana banyak Kak Ijah dapat pertanyaan berkenaan dengan isu ini. Jadi sebelum tu Kak Ijah nak Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Kita berjumpa lagi hari ini. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin daripada Kak Ijah. Sempena dengan bulan Syawal baru raya kan? Baru Hari Raya yang ketiga ke keempat ni. Jadi kita ucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir batin kepada mereka-mereka yang selalu follow Kak Ijah. Kita nak kisah nenek kebayan malam ni adalah berkenaan dengan tombong. Kenapa nak cerita pasal tombong malam ni adalah kerana banyak Kak Ijah dapat pertanyaan berkenaan dengan isu ni. Jadi sebelum tu Kak Ijah nak ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sentiasa, Kak Ijah minum sekejap sentiasa menyokong perjalanan perniagaan Kak Ijah kan. Sentiasa menyokong produk Kak Ijah, sentiasa support Kak Ijah bila Kak Ijah live selalu ada Intan. Hai Intan. Intan memang selalu akan ada. Hai Lea. Lea ni adalah tim Kak Ijah yang berada di Kajang. Jadi mereka-mereka yang ada kat Kajang boleh dapatkan herba daripada Lea pun boleh, tak ada masalah sebab dia adalah tim Kak Ijah di Kajang. Okey, hai Hidayah, hai Kulin, Azri. Terima kasih sebab stay dengan Kak Ijah hari ini. Kita nak bercerita pasal permasalahan yang sangat-sangat serius tapi kurang mendapat pertanyaan kerana ramai yang malu, ramai yang rasa takut, ramai yang rasa tak insecure ataupun tak selamat untuk tanya dan ramai yang mendiamkan diri dan sehingga benda tu memakan diri sendiri. Okey. Hai Fatimah, terima kasih sebab join Kak Ijah. Minta tolong share malam ni. Kita nak share ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Kita nak share pada kawan-kawan, nak share pada semua ibu-ibu muda kat luar sana. Kak Ijah nak kongsi apakah cara perawatan tombong ataupun orang zaman sekarang ni kata prolapse daripada sudut perubatan dulu kala, bukan perubatan sekarang. Mungkin Kak Ijah akan masukkan juga pasal perubatan sekarang, tapi kita nak cerita lebih kepada cara perawatan orang dulu-dulu. Hai Suhaila. Terima kasih sebab join Kak Ijah. Selamat Hari Raya semua kan. Kita tunggu sekejap, kita tunggu kawan-kawan masuk, kita tunggu geng-geng kita masuk kan supaya diorang boleh sama-sama dapat ilmu yang bermanfaat ini. Bermanfaat ke? InsyaAllah bermanfaat. Bila kita kongsikan ilmu yang bermanfaat, insyaAllah kita akan dapat pahala tau. Jadi baik korang kongsi-kongsi, bayar yuran sikit, share dekat wall korang. InsyaAllah kawan-kawan dekat kita punya friend list yang mungkin ada masalah yang sama boleh trigger. Sebab kadang-kadang benda ni kita tak tahu pun. Ramai yang tak tahu. Ramai yang ambil mudah nak kalau mereka-mereka yang muda-muda. Hai Mirasel, Nur Amalina ni pun selalunya dengan Kak Ijah ni. Lina ni, Amalina ni kan. Amalina. Kan dia selalu je join Kak Ijah punya live. Thank you sangat-sangat sebab selalu support Kak Ijah. Kita tegakkan sikit. Jadi Kak Ijah tak payahlah pandang ke atas kau. Nak bercakap lama ni, nak kongsi dengan korang ni kan. Okey, jom kita kongsikan. Alright kan. Dan thank you sebab share. Terima kasih sebab stay dengan Kak Ijah malam ni. Kita nak kongsikan pasal tombong. Pada zaman dahulu, sebab kita kisahnya. Hai Wijaya Kumaran. Hai, ini adik manis ni. Warni Wijaya Kumaran. Nampak adik manis Kak Ijah ni pun ada dengan Kak Ijah hari ni. Jangan kata tak ada. Kita ada banyak kawan-kawan daripada India, pengguna-pengguna Cina yang dengan Kak Ijah, yang selalu ambil herba dengan Kak Ijah. Sebabnya kita pun menerapkan cara perubatan Ayurveda juga dalam perawatan kita. Sebab herba ni Cina ke, India ke, Melayu ke, dia herba dia sama sahaja. Perjalanan herba tu sama. Okey, cuma cara bancuhan dia, cara pengambilan dia ataupun ramuan dia sahaja berbeza. Okey, macam Kak Ijah ni
lebih mengamalkan perawatan herba Melayu yang dicampurkan dengan perawatan herba India. Sebab apa? Sebab Kak Ija ada dua-dua belah pihak. Kan? Tapi herba Kak Ija pun banyak yang Kak Ija ambil daripada sinsai-sinsai Cina. Macam tu. Jadi sebab apa kena campur? Sebab herba ni daripada India dan Cina ni diorang menghasilkan herba-herba yang bagus. Sebab tu kena ambil juga dengan diorang walaupun sekarang ni harganya dah berlipat kali ganda, tapi tetap juga kena ambil sebab diorang ada herba-herba ataupun ginseng ataupun ramuan yang bagus-bagus. Hai Alia, ni saya ejen Sakib dari Kuala Lumpur. Betul. Bagus Alia, siapa-siapa pun dekat KL boleh kontak Alia kan. Selamat Hari Raya Zia. Assalamualaikum salam Nolila, selamat Hari Raya Aidilfitri. Okey. Jom kita start. Okey, ni daripada segi perawatan orang dulu-dulu. Okey. Tombong ni adalah satu keadaan di mana lantai pelvis kita itu menjadi sangat-sangat lemah mengakibatkan kita punya rahim tu boleh melorot ke bawah. Ada kalanya lantai pelvis tu yang melorot dan ada kalanya rahim kita yang melorot ke bawah. Rahim kita tu akan terturun ke bawah sehingga boleh tersembul di permukaan Miss V kita. Ini adalah keadaannya bila kita terkena tombong. Okey, dia ada beberapa peringkat. Kalau sekarang orang buat kajian, dia mengatakan yang tombong ni ada beberapa peringkat lah. Okey, bila peringkat pertama tu kita rasa macam mana Kak Ija? Okey, bila peringkat pertama kita akan rasa macam bila kita bersin tu kita dah mula terkencing. Kita berlari sikit, kita dah mula keluar air kencing kan. Kita punya pengawalan kencing itu semakin lemah. Okey, itu menunjukkan yang kita dah ada tanda-tanda tombong ataupun prolaps. Okey, hai Umi Adin. Ni pun Umi Adin pun selalu dengan Kak Ija. Okey. Tanda-tanda rahim kita, pelvis kita sudah mula lemah. Okey, selalunya masalah tombong ini terjadi kepada mereka-mereka yang dah lanjut usia. Kalau dulu-dulu, kalau cerita pasal tombong ni selalunya orang-orang yang dah tua baru ada tombong. Walaupun orang dulu-dulu kerjanya lebih keras dan lebih kuat daripada orang zaman sekarang. Orang dulu-dulu kena banting sawah, kena banting padi, tarik air daripada perigi, pump air orang dulu-dulu kan. Tapi masalah tombong selalunya berlaku kepada orang-orang yang lanjut usia je dulu-dulu. Okey, jarang-jarang orang muda dapat tombong. Kerana apa? Kerana perawatan diorang dalam tempoh berpantang tu. Okey, jadi perawatan diorang tu berbeza daripada kita. Dulu sangat-sangat hektik. Tak macam kita sekarang. Kita sekarang lebih ringan, lebih kita bersesuaian lah dengan kerja kita. Kalau Kak Ija pun, Kak Ija ajar bersesuaian dengan kerja korang. Melainkan korang ni kerja memang kena cangkul tanah, kena cedok air daripada sungai, angkut pakai 2 tiang ni bawa air, naik bukit. Tak ada lah kan. Kita tak ada macam tu lagi sekarang. Jadi perawatan kita pun tak adalah sampai ke tahap korang kena berdandang, berganggang setiap hari, nak kena bersalai setiap hari. Sebabnya badan kita dah berbeza. Pemakanan kita pun dah berbeza dan perubatan kita pun dah berbeza kan. Jadi Kak Ija sesuaikan dengan keadaan sekarang. Cuma ni hari ni Kak Ija nak cerita pasal dulu-dulu macam mana. Sebab tadi Kak Ija pun tanya dengan orang dulu-dulu macam mana cara diorang rawat. Bukan main-main cakap, kita kena tanya. Tanya orang yang pandai-pandai. Sebab nak kata kita ni pandai sangat pun tak. Kita pun belajar lagi. Kak Ija pun belajar lagi kan. Ni Kak Ija ceritakan semula. Hai Samsia, Kak Ija hai dulu sekejap sebelum kita sambung. Hai Fariana, thank you Siti sebab share. Terima kasih kerana share sebab kita memang nak ceritakan pasal yang perkara yang agak serius. Okey. Untuk zaman sekarang, untuk zaman sekarang Kak Ija tengok Kak Ija dapat banyak feedback daripada adik-adik yang muda-muda. Kak Ija dapat banyak pertanyaan lah, senang cakap. Pertanyaan ataupun perkongsian masalah daripada adik-adik yang muda-muda ni. Dia kata dia ada masalah macam ni dan macam ni. Masalah saya
banyak keluar air sehingga saya kena pakai pad setiap hari. Ini adalah tanda-tanda yang kita prolaps. Okey, kalau korang banyak sangat discharge sampai hari-hari kita kena pakai pad, sampai kita rasa bila kita meruang, contohnya bila kita duduk mencangkung kan, kita boleh masukkan kita punya jari ke dalam Miss V kita tu. Kalau kita sepatutnya dia adalah satu jari ni. Dalam dia kita boleh masukkan tanpa rasa, kita akan rasa di hujung ni baru kita boleh rasa kita punya permukaan rahim tu, maknanya ke hujung. Kalau benda tu dah turun, maknanya kita masuk sikit kita dah rasa, masuk sikit dah rasa tu maksudnya kita dah mula ada kelemahan lantai pelvis ataupun dah ada tombong. Okey, sebab apa Kak Ija nak kongsi? Sebab ramai adik-adik kat luar sana yang ada masalah macam ni, dan Kak Ija agak risau sebabnya perkara ini bukanlah satu perkara yang dipandang serius pada perubatan moden. Dia tak, maknanya kalau kita ada masalah tombong, kita ke hospital, doktor akan kata tak ada apa-apa, tak ada masalah. Sebabnya masalah tombong ini tidak membawa maut, tetapi ianya hanya akan menjejaskan rumah tangga sahaja. Okey, ia bukanlah penyakit yang boleh membawa maut. Jadi kalau daripada segi perawatan, kalau hospital kerajaan, diorang memang tak tanggung. Sebabnya ianya lebih kepada kosmetik. Okey, ianya lebih kepada perawatan kosmetik. Contohnya korang nak buat liposuction, nak kempiskan perut ya. Ianya lebih kepada rawatan kosmetik. Hospital kerajaan korang kata, doktor perut saya ni besar sangat kawan, nak pergi buat liposuction lah doktor. Boleh dok buat liposuction ke kawan doktor? Doktor kata kau boleh pergi meninggal. Baik aku tolong pesakit jantung masuk tiup daripada aku tolong kau buat liposuction tu. Jadi dia lebih kurang macam tu lah. Okey? Sebab tu kalau kita pergi ke kalau kita pergi jumpa doktor kerajaan, diorang akan kata benda ni tak ada apa-apa. Sama juga kalau kita pergi klinik ke, diorang akan kata benda ni tak ada apa-apa, sebab kecuali kalau kita ada duit, kita pergi kepada pakar-pakar kosmetik ataupun hospital-hospital swasta yang menawarkan khidmat gynae yang bagus, diorang akan ada perawatan untuk masalah kelemahan lantai pelvis ni. Maknanya korang boleh buat floor repair, boleh buat pasang ring kalau korang ada masalah tombong ni kan, dan cumanya kosnya tu antara 3 hingga 10 ribu lah, lebih kurang macam tu. Kalau ada duit, insya-Allah boleh dirawat daripada segi perawatan moden. Okey, jadi cumanya dianya lebih berbentuk kosmetik. Jadi orang dulu-dulu diorang tak tahu yang ada rawatan kosmetik macam ni, dan orang dulu-dulu kita kena tahu. Ya betul Umi, selalunya tombong ni disebabkan oleh kita tak menjaga. Pertama orang selalu yang tombong ni adalah disebabkan oleh kalau kita mengandung baby yang besar. Baby yang besar maknanya lantai pelvis kita tu akan jadi sangat-sangat penat pegang baby kita kan, baby kita berat. Sebab tu orang dulu-dulu dia tak bagi kita makan banyak-banyak dalam tempoh mengandung. Tak bagi beranak baby besar-besar ni. Pertama, dulu-dulu kita tak ada perawatan moden. Contohnya kalau korang nak beranak besar, kalau dulu beranak, dia orang sapu minyak kat kita punya Miss V tau. Tak bagi luka, tak bagi torih, tak bagi jahit. Dulu. Jadi diorang akan betulkan kita punya Miss V tu, diorang akan tolak, diorang akan tarik perlahan-lahan sampai boleh keluarkan kepala baby tu. Okey, sebab itulah dulu baby orang tak makan Obimin. Zaman dulu tak makan Obimin. Baby tak besar sangat. Sekarang ni kita ada susu untuk bayi, untuk ibu mengandung kan. Kita ada vitamin yang banyak, makan zinc, makan macam-macam vitamin B kompleks, makan iron tablet, makan macam-macam sehingga kan kadang-kadang baby tu sangat besar. Dan kita kena tahu tak apa, nanti sekejap Kak Ija cerita pasal Suhaila ni. Kita sekejap lagi kita baca komen. Kak Ija nak cerita. Kalau baby tu besar, lantai pelvis tu akan menjadi sangat-sangat penat dan berat. Dia tampung berat. Jadi korang bayangkanlah kalau kulit korang ni macam ni,
kulit kita ni lah, kan. Nak tampung berat baby yang 5 kilo tu, 3 kilo tu dengan air ketuban semua tu dah jadi 5 kilo selama 9 bulan, 3-4 bulan. Jadi dia jadi sangat-sangat weak, sangat-sangat lemah. Okay, sangat-sangat lemah sehingga kan dia akan melorot ke bawah. Tambah pula dengan proses melahirkan baby yang besar ni, menerannya tu akan menjadi sangat kuat. Okey, teranan kita tu kadang-kadang mengakibatkan kita punya rahim tu boleh turun sangat-sangat ke bawah. Macam Kak Ija dulu masa bersalin anak ketiga, Kak Ija cakap betul. Kak Ija bersalin anak ketiga, baby Kak Ija melentang. Maknanya dia bukan terlangkup, dia memandang ke atas macam ni keluarnya. Dan teranan tu kita kena buat sangat-sangat kuat. Kak Ija bersalin normal walaupun baby melentang macam tu. Bridge, kalau ikutkan dia kata bridge dah. Okey, tak sempat nak nak masuk labor room pun dah bersalin sebab masa tu dah minta air selusur kan. Dah minum air selusur, atuk dah buatkan air selusur, semua dah minum. Selalunya kalau atuk buat air selusur memang jadi betul. Minum-minum terus nak beranak. Doktor dah siap labor room, dah siap ambulance nak bawa pergi hospital untuk pembedahan, tapi tak sempat. Jadi Kak Ija meneran yang sangat kuat. Dan Kak Ija perasan yang Kak Ija tumpah darah yang sangat banyak sampai kepala-kepala Kak Ija ni pun basah dengan darah. Dan doktor minta Kak Ija tolonglah, jangan pitam lah. Maknanya Kak Ija memang ada pengeluaran darah yang banyak. Dan rahim tu memang sangat-sangat ke bawah, memang sakit. Memang sakit lah masa Kak Ija melahirkan anak yang ketiga tu. Jadi bila kita anak pun besar masa tu 3.3 je, tapi masa tu bagi Kak Ija yang badan kecil, baby tu besar lah. Okey, dan baby tu besar 3.3, dia melentang dan Kak Ija bersalin normal. Jadi tekanan tu sangat kuat mengakibatkan rahim Kak Ija pun sampai sangat-sangat ke bawah. Bila Kak Ija lepas balik daripada melahirkan, balik ke rumah, besoknya kan baby dah berak apa semua, doktor bagi balik. Kita panggil cu Kak Ija, dia urutkan rahim Kak Ija, naikkan balik rahim dan startlah perawatan yang sangat-sangat strict. Sebab apa? Rahim Kak Ija sangat-sangat lemah. Kak Ija punya pelvis tu sangat-sangat lemah. Dia kata kalau Kak Ija tak jaga betul-betul, nanti kita boleh bertombong. Ini yang Kak Ija belajar. Ini yang Kak Ija belajar daripada pengalaman Kak Ija sendiri. Dan Kak Ija percaya apa yang Kak Ija belajar, Kak Ija lalui ni pun Kak Noni korang pun kena. Bila bersalin anak yang pertama, anak dia pun melentang juga dan dia pun bersalin normal. Okey, jadi bila Kak Ija dulu dah ada experience macam ni, bila Kak Ija dapat Kak Noni, anak saudara Kak Ija yang bersalin macam tu, Kak Ija lebih arif macam mana kita nak rawat supaya lantai pelvis dia menjadi semakin kuat. Sebab dulu yang Kak Ija ajarkan Kak Ija. Okey, jadi ni yang Kak Ija nak tunjukkan kepada korang, tak nak sekedekut-kedekut ilmu, sebab perkara ni adalah penting. Penting sangat untuk kita ada pelvis yang kuat. Penting. Kita tak boleh kedekut-kedekut. Time ni orang kalau tak ada ilmu ketinggalan kan. Kita Kak Ija kalau boleh nak semua adik-adik yang tengok live Kak Ija ni ada pelvis yang kuat, sihat sampai dah tua-tua pun sihat lagi. Tunggu dah tua nantilah kalau nak tombong pun. Kan? Macam tadi Kak Ija cakap, pertamanya disebabkan oleh besar baby kita, kedua adalah disebabkan oleh kita meneran dengan kuat, mungkin disebabkan oleh saiz baby ataupun disebabkan oleh kedudukan baby. Okey, yang ketiganya adalah disebabkan oleh ada penjagaan di dalam tempoh berpantang. Kita tak jaga. Ramai orang tak jaga. Okey, baru lepas dalam pantang tak ada pengambilan herba untuk bantu menguatkan lantai pelvis, tak ada buat apa-apa, cumanya pemakanan tak jaga kan, tak jaga pergerakan. Sangat-sangat penting jaga pergerakan supaya lantai pelvis kita tu menjadi kuat dan tegap. Sebab dalam tempoh 44 hari adalah tempoh lantai pelvis ni dia akan sangat-sangat absorbent. Dia sangat-sangat mengikut.
Okey, sangat-sangat mengikut. Dia jadi macam getah yang sangat-sangat loose. Dia jadi getah yang sangat-sangat loose dalam tempoh 44 hari ni. Kalau kita bantu dia dengan perawatan herba contohnya, dia akan lama semakin hari dia cepat resap. Sebab tempoh 44 hari ni tempoh dia baru sahaja lepas aksiden, luka lagi. Kan macam tu. Jadi kita nak rawat dia dalam tempoh ni, bagi ubat yang baik kan. Bagi antibiotik, bagi dia macam kulit kita lah, bila muda dia tegang, bila dah tua dia kedut kan. Jadi kalau kita rawat daripada awal, dia lebih cepat resap. Macam budak-budak, kecil-kecil dia cepat ingat, bila dah besar dia cepat lupa. Bercakap kau ni dah cepat lupa. Kalau kau orang dah umur-umur macam akak ni, dah ada penyakit cepat lupa. Kan. Jadi korang kena make sure yang perawatan ataupun penjagaan selepas bersalin tu betul. Sebab tu orang dulu-dulu dia tak kenalah prolaps ataupun tombong ni sangat. Sebabnya dia orang jaga. Beranak tu, dah lepas beranak tu, dia orang memang jaga sangat. Orang dululah yang Kak Ija tahu sebab Kak Ija nampak. Okey, yang Kak Ija nampak lah, mungkin persekitaran Kak Ija macam tu. Ada juga orang yang tak jaga, tapi yang Kak Ija nampak selalunya orang dulu-dulu ni dia memang jaga. Okey, lepas tu antara lain disebabkan oleh faktor usia. Maknanya bila kita semakin tua, lantai tu semakin berkedut. Kulit pun dah semakin kedut, londeh lah jadinya kita punya lantai pelvis tu kan. Bila lantai pelvis tu londeh, lembik, makanya rahim pun turunlah ke bawah. Turun ke bawah itulah yang tersembul keluar. Jadi Kak Ija sekarang ni, Kak Ija tak concern pasal orang tua-tua tu. Kak Ija concern pasal yang muda-muda. Yang muda-muda ada masalah yang sama macam orang yang sepatutnya umur 59-60 tahun kena. Orang yang sepatutnya umur 49 tahun ke atas kena. Bukan orang umur 20-an, 30-an, bukan. Orang 20-an, 30-an sihat lagi. Sepatutnya kalau akak engkau boleh main 0 point lagi dengan anak, korang boleh main lompat tinggi. Sepatutnya. Kan? Sebabnya muda lagi. Kan? Jadi kena tahu macam mana cara orang dulu-dulu nak rawat. Jom nak cerita macam mana orang nak. Sebab sekarang ni ramai yang kena tapi dia orang nak rawat cepat. Sebab tu orang dulu-dulu sangat-sangat cakap concern. Sangat-sangat concern. Orang dulu-dulu sangat-sangat concern pasal tombong. Sebab apa? Sebab perawatannya, kalau dari segi perawatan tradisional, ianya akan mengambil masa yang lama untuk pulih. Dia bukanlah satu perawatan yang boleh dapat rawat dalam masa sebulan. Kalau boleh rawat dalam masa sebulan, semua orang tak payah pantang, dik. Tak payah pantang. Pantang 44 hari, kena tombong. Rawat tombong sebulan je. Apa nak pantang 44 hari? Lebih hari daripada rawat tombong. Jadi orang kena tahu yang kalau tempoh berpantang pun ditetapkan 44 hari, kalau korang kena tombong, nak rawat tombong tu kurang-kurangnya 6 bulan. Itu kalau stagenya baru-baru. Kalau stagenya dah sampai tersembul keluar, perawatannya ambil masa yang lebih lama dan lebih menyakitkan dan lebih menyeksakan. Okey? Kena tahu tu. Sebab tu orang tua-tua dulu suruh jaga. Okey, sebab tu orang tua-tua dulu suruh jaga sebab perawatannya pertama menyakitkan, kedua mengambil masa yang lama, ketiga menyeksakan. Menyeksakan ni sebabnya apa? Bila perempuan ni, kita cerita menyakitkan dulu. Macam mana perawatan orang dulu-dulu yang rawat tombong ni boleh mengakibatkan kesakitan. Lepas angkat tu pasti Lela akan sakit sangat kat bawah. Okey, dengar, baca sekejap ya. Kita iklan sekejap. Sakit sangat kat bawah perut. Adakah ini akan menyebabkan? Boleh, betul. Ya Lela, kalau kita terlampau angkat berat, kita kena jaga. Kan, kena jaga. Kalau Lela kerja memang angkat berat, Lela kena selalu pergi betulkan perut. Okey, rahim ni kalau dia tak betul masuk, dia akan cepat turun. Kalau rasa bawah tu sakit, maknanya kita punya kedudukan rahim tu dah turun. Okey, Lila kena selalu bantu diri dengan pergi berurut. Dan minumlah herba untuk bantu kuatkan pelvis sebab Lila kerja kuat.
Lelah kerja kuat. Contohnya orang kerja kedai makan, kan angkat barang kuat-kuat kan. Makan minum herba bagus untuk bagi tenaga, untuk kuatkan lantai pelvis. Barulah korang sihat nak buat kerja tu dalam jangka masa yang panjang. Kerja kalau sakit kat bawah tu memang bermakna yang rahim kita turun. Tak semestinya rahim turun tu kita prolaps. Tak juga kan. Prolaps ni adalah lantai pelvis. Kena tengok urut. Jadi minum herba kan. Jadi masuk live akak. Kalau tak nak urut, ada ke jamu ke untuk makan ni kak? Ada. InsyaAllah kita ada jamu untuk dimakan. Tetapi kita nak cerita pasal perawatan dulu-dulu Sebabnya Kak Ija tak boleh cerita sangat pasal perawatan sekarang. Sekarang perawatan moden ni macam Kak Ija cakap, dia lebih berunsur kosmetik. Kalau korang pergi hospital kerajaan, diorang akan kata tak ada apa-apa. Kalau korang pergi klinik-klinik pun mungkin dia akan kata prolaps. Korang buat je lah senaman Kegel selama 15 tahun. Itu pun kalau korang buat senaman Kegel tu boleh membantu menguatkan otot tu. Cek berhenti. Cek berhenti. Berapa lama nak masuk tu tak tahu lagi kan. Jadi itulah yang disarankan. Cumanya kalau kat luar negara, diorang pun ada perawatan untuk tombong. Kalau kat orang putih, Kak Ija ramai kawan orang putih. Kak Ija cakap betul, memang Kak Ija ramai kawan orang putih. Sebab dulu kerja saya dekat orang putih. Jadi kalau orang putih, dia orang pergi buat rawatan macam Kak Ija cakap tadi, rawatan kosmetik. Dia orang cantikkan balik Miss V. Dia orang masuk ring kalau dia orang ada tombong kan. Kalau dia orang kuatkan lantai pelvis, korang buat operation ni, jahit kat dalam tu. Ikat dekat kita ikat kat belah dalam tu. Jadi itu yang orang putih, orang-orang yang ada duit buat lah. Kak Ija ramai kawan-kawan yang buat macam tu, tak ada boleh tak, kalau ada duit. Cumanya ni kita nak cerita daripada segi perawatan tradisional. Pertama, untuk rawat tombong, zaman dulu ada banyak sesi rawatan yang kita perlu lakukan. Pertamanya, kita kena ambil herba. Herba ni tak boleh lekang daripada perawatan. Sebab apa? Sebab dia adalah perawatan daripada dalam. Urutan adalah perawatan daripada luaran. Okey, kita akan bertangas basah. Inilah masanya kita bertangas, betul kata Cicak. Inilah masanya kita bertangas basah. Tetapi tangas basah yang dilakukan adalah menggunakan herba-herba khas. Okey, herba-herba khas. Kita guna cuka nipah, kita guna herba-herba khas untuk membantu mengembangkan balik saluran tu, nak masukkan balik tombong yang dah terkeluar. Yang mana proses ini akan menjadi sangat-sangat menyakitkan bagi mereka-mereka yang mempunyai tombong yang terkeluar besar. Sebab apa? Kita nak besarkan balik jalan, kita nak tolak balik tombong ke dalam. Macam tu orang dulu-dulu buat. Okey, mula-mula diorang akan buat tangas basah ini. Okey, pertamanya diorang akan tangas menggunakan herba yang terpilih, guna cuka nipah, kangkang, tangas lama supaya lembut kita punya tombong tu. Sebab air basah tu nak bagi tombong tu lembut, nak masukkan tolak dia. Kedua, diorang akan tolak. Pakai bersih-bersih ni, kena tolak pula pakai daun. Kau ingat tak sakit? Orang dulu-dulu punya cerita rawat terkeluar tombong, bukan buat main-main. Tolak masuk ke dalam. Dah tolak, kena berpantang. Pantang dia adalah banyak pantang larangnya. Banyak pantang larang yang perlu dilakukan seandainya membuat perawatan tombong ini. Pertama, korang kena minum herba sekurang-kurangnya 3 bulan pertama. Herba 3 bulan adalah herba untuk menguatkan lantai pelvis korang sahaja. Untuk kuatkan balik otot-otot yang pegang rahim. Berbengkung. Kena berbengkung sepanjang waktu perawatan. Berbengkung. Kita tak boleh jaga dalam pantang sebarang-barang. Makan kena jaga sebabnya benda tu sangat-sangat lemah dan boleh terkeluar balik. Pergerakan kena jaga sekurang-kurangnya 3 bulan. Sangat-sangat perlu untuk menjaga pergerakan. Makan kena jaga sebabnya tombong ni dia boleh menjadi busuk. Kalau dah terkeluar, Cik Kak, bau, jangan cakap wangi.
Okey, jangan cakap wangi. Kan. Sebabnya bila dah terkeluar memang akan ada bau. Okey, akan ada bau, jadi perawatan orang dulu diorang memang akan tolak ke dalam, akan rawat dengan tangas basah, akan rawat dengan pemakanan herba. Sebab apa? Sebab nak bagi kuatkan balik lantai pelvis. Makan herba berturutan selama 3 bulan untuk kuatkan lantai pelvis kita ni. Orang dulu-dulu panggil kita nak kecutkan balik kita punya batu meroyan ni. Kita nak bagi dia naik balik, kita kena ada sengkakan dan urutan juga masa tu. Okey, dia bukan satu proses yang mudah dan bukan satu proses yang menggunakan perbelanjaan yang sedikit. Okey, kalau korang dalam tempoh 44 hari, kalau berpantang tu korang kena belanja RM500 untuk perawatan berpantang. Tapi kalau korang nak rawat tombong, Kak Ija minta maaf, korang kena sedia sekurang-kurangnya RM2,000 untuk perawatan tombong dengan herba. Okey, sekurang-kurangnya. Korang kena ada RM1,500 macam tu untuk perawatan. Sebabnya 3 bulan pertama korang memang kena minum herba. Herba yang sama, kan? 3 herba yang sama. Kemudiannya kalau daripada segi perawatan daripada herba Kak Ija, bulan keempat kita akan bagi dengan ubat tombong. Kenapa tak bagi awal-awal ubat tombong Kak Ija? Saya nak makan bulan pertama ni. Saya nak baik sebulan je Kak Ija. Boleh tak? Tak boleh. Selamat jalan. Selamat jalan. Kak Ija tak dapat bantu kalau macam tu. Korang belanjalah RM10,000 pergi buat rawatan prolaps di hospital swasta. Kalau dah terkeluar sangat, doktor akan potong sahaja buang. Macam tu perawatan sekarang. Kalau boleh diselamatkan, diorang akan masukkan satu ring dekat dalam kita punya rahim untuk bantu tampung rahim kita ni daripada jatuh. Dan bila dah masuk ring tu, korang akan rasa sangat-sangat lain lah. Sangat-sangat berbeza. Okay, jadi ini adalah antara perkara-perkara yang sangat-sangat kita kena jaga dan sangat-sangat kita kena tahu. Kalau saya ni dah ada masalah tombong, macam mana Kak Ija? Okay, ni kita nak cerita pasal rawatan dulu-dulu lagi. Tak habis lagi, sorry. Okay, dah kena tangas basah, dah kena bengkong, dah kena tolak masuk. Kita akan rawat dengan herba. Lepas tu kita akan sengkak dan akan urut. Ada urutan badan yang kita kena buat. Urutan badan ini adalah urutan yang agak special jugalah untuk kita bantu. Dan ada senamannya yang akan diajar. Orang dulu-dulu dia ada senaman dia weh. Kak Ija pernah belajar senaman ni daripada Chu Meriam nama dia. Okey, dia umur 80 lebih tahun masa tu dia membuat Kak Ija. Tapi dia bersenam kau. Kalau aku dia punya elastik tu. Orang tua elastik pada aku anak masa muda tu. Korang bayangkanlah. Kan? Jadi dia ada senaman dia. Jadi dia ada senaman yang dia akan ajarkan kepada kita untuk bantu kuatkan otot-otot dekat bawah kita ni. Okey, insyaAllah kalau ada nak tunjuk pun macam sensor sangat kan. Takkan aku nak melukis pula. Tak reti nak melukis. Jadi orang lidi. Korang pun tak faham kalau akak engkau lukis. Jadi susah juga nak tunjuknya tu kan. Okey. Okey, sekejap lagi kita baca komen. Kita nak cerita lagi. Okey, dia ada perawatan dia khusus. Sekurang-kurangnya 3 bulan untuk rawat tombong. Jadi, janganlah korang kalau ada masalah tombong. Kak Ija saya satu Kak Ija nak cerita ciri-ciri orang yang bermasalah tombong. Kak Ija dah kenal ramai orang yang bermasalah tombong ni. Dah jumpa ramai. Ciri-ciri. Pertama, orang yang takut nak berubat. Kak Ija, dia akan tanya Kak Ija soalan 58 kali. Saya ada masalah ni. Lepas tu besok dia akan tanya lagi. Dia ada macam kemurungan tau. Dia ada macam satu insecure, sangat-sangat tak yakin. Dia adalah orang yang takut nak berubat. Sebabnya memang dia tak berubat daripada dulu. Jadi bila dia dah prolaps, tombong dah keluar, dia masih lagi dengan dia punya tabiat yang lama. Orang yang takut nak berubat, yang tak nak berubat. Tapi ada masalah, cuba tanya sahaja untuk menenangkan hati. Okey, ini adalah selalunya orang yang bermasalah tombong. Okey, diorang akan tanya berulang-ulang kali. Kalau korang, ejen-ejen Kak Ija ajar. Korang nak tahu, korang mesti kena tanya, ada masalah tombong ke? Nanti dia akan kata, saya ada benda yang terkeluar macam guli dekat bispi saya.
itu maknanya dia ada masalah tombong. Okey, ramai muda-mudi yang ada guli dekat Miss V sekarang, dan Kak Ija harap korang dengar yang guli yang dekat Miss V korang tu adalah tombong. Kalau ada guli dekat Miss V tu, itu adalah tombong, dan silalah dapatkan rawatan, sama ada rawatan tradisional ataupun rawatan moden yang Kak Ija cakap cosmetic surgery tadi. Okey, kena buat rawatan. Kenapa nak kena buat rawatan? Saya okey saja. Saya tak rasa apa-apa. Saya okey. Sebab masih okey. Benda ni akan menjadi semakin hari semakin menurun. Dia semakin hari semakin turun berikutan dengan masa, berapa kali korang bersalin kan. Semakin lama semakin turun, semakin lama semakin turun sampailah dia terkeluar besar penumbuk kita. Ting! Besar tak? Besar ni. Besar kan? Jadi kalau dah keluar besar ni, nak buat apa lagi, kita kena sahaja korang pergi hospital minta potong je lah. Okey? Zaman sekarang ni, kalau keluar besar ni, minta potong je lah. Wassalamu. Jawapan. Okey. Okey. Jadi kalau sekarang ni, bagi adik-adik yang ada masalah, akak saya baru perasan yang saya ada masalah ni. Bolehkah saya nak bantu diri saya untuk atasi masalah ni? Okey, jangan kata it's now or never. Maknanya kalau korang tak berubat, masih sempatkah Kak Ija saya nak berubat ni? Ramai yang macam tu. Masih sempat ke, boleh ke berubat? Dah korang nak tunggu korang meninggal baru nak berubat? Korang nak tunggu dah tersembul kena buang baru nak berubat? Dah terlambat. Sebelum terlambat, rawatlah dulu. Okey, kalau dah start ada kencing-kencing dalam seluar, dah start rasa kat dalam tu ada guli, Kak Ija bagi korang suspend. Korang kena tahu, 1 antara 4 wanita kena kanser cervix. Okay, kanser cervix ni selalunya berkaitan dengan orang yang bermasalah tombong ni. Bila tombong ni dia busuk, selalunya dia memang akan mengakibatkan kanser juga. Jadi kena jaga-jaga. 1, 2, 3, 4. Yang keempat tu seorang, kalau kita 4 orang, korang bayangkanlah. Antara kita 4 orang tu. Jadi sangat-sangat penting. Pap smear jangan lupa buat. Siap pesan suruh buat pap smear kan. Okey, jadi kalau sekarang ni daripada Kak Ija boleh ke bantu? Kak Ija nak kata sangat-sangat aku memang expert membantu masalah tombong. Tidak. Tak pandai pun. Tak pandai. Betul, Kak Ija tak pandai. Kak Ija tak pandai nak suruh korang tangas. Kak Ija tak pandai nak suruh, nak tolak masuk tombong tu ke dalam. Kalau korang tengok, kalau gambar tombong, gambar prolapse, walaupun orang Melayu ke, orang putih punya gambar ke, dia memang ada gambar penumbuk tangan dekat kita punya tombong tu. Maknanya dia kena tolak tombong tu ke dalam dengan tangan. Kalau doktor, dia mungkinlah dia pakai penumbuk ni lah. Kan? Kalau dia tunjuk tangan macam ni, maknanya kena tumbuk masuk dalam lah. Jangan buat main-main. Korang ingat tak sakit? Nak main menumbuk masuk ke dalam ni. Bukan sikit-sikit. Kalau beranak keluar kepala budak besar ni, daripada dalam keluar. Ni nak tumbuk ke dalam, daripada luar ke dalam pula. Jadi kena jaga-jaga. Bukan nak cakap takut-takut, tapi ni adalah yang selalu kita tengok lah kan. Kalau adik-adik tengok, kalau baca pasal tombong ni atau prolapse ni, selalunya diorang akan tunjuk ada tangan untuk tolak tombong tu ke dalam. Maknanya benda tu kita kena bantu kemasukannya kalau dah terkeluar besar. Kalau dah terkeluar besar, Kak Ija tak boleh tolong. Sebabnya Kak Ija tak ada dekat korang. Kak Ija tak ada nak tolong korang, rawat korang bertangas. Kak Ija tak boleh nak urut korang. Kak Ija tak boleh nak jaga korang dalam pantang. Tak boleh. Kak Ija tak boleh. Kalau yang baru-baru, yang tak keluar sangat lagi, kita bolehlah bantu. InsyaAllah kita boleh bantu kuatkan lantai pelvis tu supaya rahim tu naik balik ke atas. Tombong ni rahim kita yang terkeluar kan. Jadi kita boleh bantulah masukkan balik ataupun kecutkan balik rahim tu. Kalau yang dah terkeluar betul tu, sejelempuk keluar tu, minta maaf. Kak Ija minta maaf. Memang bukan Kak Ija tak nak bantu, tapi memang tak erti nak bantu kalau dah macam tu. Tak boleh. Kalau kau jumpa makcik Kak Ija tu, mungkinlah, kan, mungkinlah dia boleh tolong
tengah-tengah kan. Tapi akak tak reti. Akak tak expert buat macam tu. Tak tumbuk-tumbuk ni tak pandai. Tumbuk sambal fail. Okey. Okey. Jadi kena jaga dan itu yang dilakukan orang dulu-dulu untuk rawat tombong. Dan Kak Ija tak tahu sekarang ni kalau ada lagi perawatan tradisional untuk perawatan tombong yang dah terkeluar. Kalau yang daripada stage 1, kedua, mungkinlah 2, ketiga mungkinlah kita boleh bantu. Tapi kalau dah stage 4 sampai dah sebesar ni keluar tu, kita tak boleh bantu. Korang memang kena pergi hospital untuk pemotongan. Okey. Jadi bila dah potong tu kena tahu-tahulah korang dah muda-muda, korang dah tak ada period, bulu ketiak pun dah tak boleh nak tumbuh dek kalau tak ada rahim ni. Bulu ketiak pun tak ada tumbuh. Korang kena tahu kalau bulu ketiak pun tak ada tumbuh macam mana keadaannya. Kan? Jadi sangat-sangat penting untuk jaga, sangat-sangat penting untuk aware. Hai Haniza, hai Ani Rahman. Kalau ada sis boleh makan jamu tak Kak Ija? Boleh. Okey, insyaAllah ada beberapa juga kes yang ada sis kan. Dia orang ambil set sihat cantik tu, Alhamdulillah sisnya kecut kan. Kak Ija tak kata memang 100% boleh kecut. Tapi kebanyakannya ada pengurangan, ada pengecutan. Okey. Noraidah Abdullah. Okey, dia kata kalau tak ada masalah tombong tu tapi pinggang je macam selalu rasa tak best join Kak Ija. Ini adalah masalah urat besar. Okey, kita kena tahu bila kita bersalin kita ada urat. Kita kena tahu kontur badan kita sebagai seorang wanita ni kita ada urat-urat besar yang perlu kita jaga. Proses melahirkan ni kadang-kadang mengakibatkan urat besar kita ni tersalah. Okey? Sambil-sambil memasak, sambil-sambil dengan ilmu Kak Ija. Alhamdulillah selamat masak. Okey, jadi kita kena tahu yang urat besar ni sangat-sangat penting untuk kita jaga. Sebab tu dalam pantang urutan tu sangat penting. Makanan herba tu sangat penting untuk membantu pengecutan balik urat kan. Pemakaian parampilis tu orang kata tak payahlah pakai bersemak-semak tapi korang tak tahu khasiat dia. Kan? Khasiat dia adalah untuk membantu pengecutan urat-urat ni daripada luar kan. Jadi sangat-sangat penting untuk kita bantu badan kita. Kenapa takut nak bantu badan korang? Okey, jadi bila dah ada masalah macam ni, siapa tadi kata Noraida boleh minum herba juga dan boleh juga pergi dapatkan rawatan urutan. Carilah orang yang boleh urut dengan betul. Sebab bila urat besar yang bengkak, kita memang akan rasa sakit pinggang yang lama. Sakit pinggang kan? Dia sakit pinggang, kadang-kadang dah sampai ke kaki-kaki semua jadi lenguh. Kan? Jamu apa Kak Ija nak rawat tombong? Minum set sihat cantik selama 3 bulan. Bulan ketiga kita akan start dengan ubat tombong. Ubat tombong ni Kak Ija tak boleh bagi awal sebab dianya kuat dan akan menyakitkan. Akan menyakitkan korang kalau korang punya otot tu terlampau lemah. Dia akan efek dia kuat. Jadi kena biar dia biar dia rawat dulu, maknanya dia dah sedap sikit kan, baru kita masukkan. Okey. Boleh tak makan ubat kecut rahim yang dijual di farmasi? Okey, Kak Ija tak boleh nak komen pasal ubat kecut rahim yang dijual di farmasi ni sebabnya Kak Ija tak tahu komposisi dia apa. Okey, mungkin ianya bagus sebabnya ianya proven. Kan, ianya proven sebabnya selalunya ubat yang dijual di farmasi ni adalah ubat-ubat yang melalui proses penilaian. Kan, jadi mungkin boleh. Cumanya kita tak tahulah efek dia jangka masa panjang untuk badan kita, sama ada mengecutkan rahim tu adakah ianya akan mengecutkan sangat kan. Jadi Kak Ija tak tahu. Kak Ija tak boleh nak cakap ya ataupun tidak. Kalau tak duduk dalam pantang, boleh makan jamu lagi ke Kak? Ani Rahman tanya. Buat apa tak boleh? Cik tak dalam pantang, cik makan jamu. Orang zaman dulu, sampailah ni makan jamu. Kalau korang tengok pakcik yang buat jamu yang ajar Kak Ija buat jamu ni, umur dia 93 tahun. Dia jalan bawa jamu. Nak minum air kat kedai makan, minta air suam.
bawa bekal jamu dalam zipper bag kecil tu tahu pakcik. Apa ni? Pakcik Eja tu. Buka zipper bag, masuk jamu dalam air. Kacau minum, sihat. Orang tua lah kan, orang tua. Akak orang Pahang tapi cakap Penang, hang tahu. Sebab apa? Sebab orang selalu cakap akak orang Penang tau. Senaman Kegel tu boleh menguatkan otot pelvis tu, membantu menguatkan otot pelvis. Tapi senaman Kegel tu dia ada cara senaman dia. InsyaAllah lepas ni kita belajar pasal senaman Kegel. Dia ada periodic. Cakap orang poteh Kak Ijal. Dia ada periodic, dia ada periodical dia. Dia ada waktu-waktu berapa kali korang kena ikut jadual dia. Nanti Kak Ijal tunjuk korang insyaAllah. Okey? Kalau dah lama bersalin tapi nak ambil set yang akak cakap ni boleh lagi ke? Boleh sayang Nuraida, jangan risau. Kak Ija pun dah lama bersalin. Boleh lagi ambil. Sebenarnya perawatan untuk wanita ni tak berhenti hanya selepas bersalin. Okey, korang kena tahu yang badan kita ni banyak guna. Orang perempuan ni kerja dia banyak. Panjat dinding lap. Kalau nak raya ni, kau ingat ada ke orang nak tolong lap dinding-dinding korang? Kan kalau bukan korang. Kan? Nak tukar, boleh dukung ni. Kalau tong gas habis gas. Papah tong gas kat bahu. Ada kau perempuan. Kuat orang perempuan. Ingat calang-calang. Kan? Kalau orang bersalin memang rahim akan jatuh ke? Kalau scissor boleh semua urut tak? Orang kata tak boleh urut bahagian perut. Okey, macam ni Mumtaz. Okey? Untuk yang bersalin scissor, betul. Jangan urut bahagian perut dahulu. Urut bahagian lain. Memang kalau lepas bersalin, memang rahim jatuh. Kalau bersalin normal, rahim memang akan jatuh. Korang bersalin normal ke? Korang bersalin scissor ke? Sebab rahim tu dia mengembang. Okey, bila mengembang, rahim ni sepatutnya di dalam sangka dia macam ni. Kayak dia cerita, dia ada dalam sangka ni. Orang cerita batu meroyan ni. Bila kita mengandung, dia akan mula keluar. Cici prosesnya. Jadi besar. Dah keluar dah daripada sangka ni. Dia jadi besar. Okey. Bila dah besar. Okey. Lepas tu keluarlah baby tu. Jadi dia jatuh je kat mana-mana. Jatuh kat sini. Jatuh kat sini. Atas manalah yang dia nak jatuh. Kan? Dia jatuh tu dia macam terjelepuk lah jatuh. Jatuh terjelepuk. Dia tak tahu kat tempat mana nak landing. Kan? Main ikut dah landing je. Okey. Jadi dekat situlah yang kita kena bantu dia. Bantu dia sampai dia boleh naik, kecut, urut, masuk dalam ni. Tu kat situlah orang kata sengkok-sengkok tu. Kan? Bila dia masuk macam ni, lantai pelvis tu kuat pegang. Lantai pelvis tu yang kat bawah ni yang pegang. Okey, bila dia kuat masuk, ada lantai pelvis kuat pegang, tampung, comel lah. Kalau dia masuk macam ni, lantai pelvis yang pegang tu dekat bawah. Tak tampung pun dia. Lama-lama dia buat kerja sikit, melurut. Macam tu lah. Boleh nampak ke? Harap-harap boleh nampak lah. Boleh faham lah apa yang Kak Ija cerita ni, kan? Kalau orang besar, itu tadi jawab pasal Mumtaz. Okey. Kak Ija, Lela ada masalah kegemukan. Memang sebelum bersalin lagi, badan Lela memang dah besar. Kegemukan boleh menyebabkan tombong juga boleh. Okey Lela, kegemukan juga boleh mengakibatkan tombong. Lela memang kena jaga berat badan. Kak Ija nak tanya Lela, adakah disebabkan oleh hormon ke? Cuba Lela ambil set kebaya 2 bulan. Tengok kan. Manalah tahu tiba-tiba jadi. Mesti kau dah makan macam-macam ubat tapi tak menjadi. Kan Lela? Kan? Kita bukan nak cakap yang bukan tapi kita nak cuba bantu dengan perawatan hormon. Yang kita cakap set sihat cantik, set kebaya ni kenapa Kak Ija selalu saran set kebaya sekarang ni untuk pengurangan berat badan adalah kerana ianya adalah perawatan untuk bantu stabilkan hormon. Sebab selalunya orang perempuan ni kalau dia ada PCOS ke, dia ada masalah cyst ke, dia ada masalah keturunan memang hormon tak bagus. Orang ada masalah keturunan memang hormon tak bagus, dia memang keturunan dia gemuk-gemuk besar. Macam buah pek. Kalau korang tengok keturunan akak engkau, korang gelak. Memang keturunan akak engkau, keturunan memang besar-besar.
Nasib baiklah aku ikut cakap nenek aku suruh pantang kau. Kalau aku tak ikut memang wassalamu. Kau orang jumpa kat Ijan kau besar ibu gajah. Tapi nasib baiklah dengar jugalah dulu kan. Kalau tak dengar memang tak ada lah berpantang by Nazira Frijan ni. Aku buat kelas memasak lah. tak ada. Gurau-gurau sikit pun nak marah kan. Kan. Jadi adakah gap masa untuk makan set-set ni atau perlu makan sepanjang masa? Sebenarnya macam ni Kak Ija ajar ya korang. Perawatan herba ni dia bukan perawatan yang macam ubat sintetik. Ubat sintetik ni adalah ubat buatan lah. Maknanya ubat yang diorang dah buatkan untuk ubat hospital lah ataupun ubat farmasi ke, dia tak sama. Okey, untuk ubat herba ni, kalau korang rasa badan korang sihat, tak rasa penat, kan dah tak payah. Kalau korang rasa, oh aku penat lah, dah start rasa penat. Kita kan boleh rasa badan kita, dah start rasa penat, aku kena minum ubat lah. Ambil ubat. Ambil ubat sebulan kan, berhenti 2-3 bulan kan. Lepas tu sambung balik kan. Ada orang dia memang suka makan berterusan sebab dia rasa badan dia segar, vibrant, bertenaga, bercahaya. Daripada jauh bos nampak dah muka ni keluar cahaya. Konon-konon je lah dia rasa. Kan, sebab bila kita makan tu kita rasa segar kan. Akak ni lawak lah. Ya, akak cakap betul. Sambil-sambil tu kan korang bosan pula dengan Kak Ija cerita serius je. Maka dengan ini dikisahkan. Serius kan. Jadi boring lah. Kita kena dengar tu biar ada unsur-unsur lawak sikit. Ni nak tanya, orang kata dalam pantang dan lepas pantang tak boleh angkat berat. Maksud berat tu macam mana ya? Masa anak umur 3 tahun berat dalam 15 kira tak boleh angkat ya. Naik motor pun macam mana ya? Boleh jadi rahim jatuh atau tombong ke? Okey, macam ni ya. Kita jawab soalan Nur Faz. Okey. Dia kata, dalam pantang memang korang tak boleh angkat berat. Korang kena tahu satu syarat dalam pantang, korang hanya boleh angkat berat seberat bayi korang sahaja. Janganlah angkat berat anak. Kau jangan angkat berat anak aku besar ni. Mari sini kejap kan? Kau jangan tiba-tiba nak angkat berat anak besar ni. Ini memang boleh membawa kemudaratan. Walaupun dia nampak macam baby lagi, jangan angkat weh kalau besar gini. Tiba-tiba nak angkat anak orang comel nampak debab tak? Comelnya kita dalam pantang, orang datang melawat nak bawa anak. Anak pula comel dompot-dompot badan macam ni. Oh, angkat. Tak boleh. Tak boleh ya, dek. Kena tahu yang kita dalam pantang, kita kena angkat anak, berat anak kita je. Kita boleh angkat seberat anak kita je. Yang lebih berat pada anak kita, jangan angkat. Kerana apa? Kerana kita tak tahu kemampuan rahim kita. Sebab apa boleh angkat berat anak kita? Sebab anak kita ada dalam rahim kita dan rahim kita dah biasa dengan berat tu. Okey, bila kita angkat lebih ekses daripada kebiasaan rahim kita, kemungkinan untuk berlaku tumpah darah tu adalah besar. Kemungkinan untuk berlaku tumpah darah tu adalah besar, kena tahu tu. Dan kalau tumpah darah, kalau tumpah sikit-sikit tak apa. Kalau hospital dekat dengan rumah tak apa. Kalau tumpah darah, kalau lebih daripada 3 kain batik korang pakai ataupun kalau tengok dekat beg korang ni penuh dengan darah, kebarangkalian untuk fatality ataupun kematian, itu adalah besar. Sian anak korang. Okay, dah lah bukan tumpah darah sebab angkat dia. Tumpah darah sebab angkat anak jiran. Lepas tu mak aku mati sebab angkat anak jiran. Kau tak sedih ke ceritanya tu? Jangan macam tu. Berhati-hati. Kan? Jadi itulah tadi pasal tombong. Kalau ada tombong, boleh hubungi Kak Ija, insyaAllah. Kalau yang biasa-biasa ada masalah lemah kawalan kencing, ada masalah berair tak berhenti ramai, Kak Ija faham. Kak Ija faham masalah korang. Kak Ija faham zaman ni korang tak banyak pendedahan. Kak Ija faham tu. Kak Ija faham zaman ni korang tak banyak dapat ilmu-ilmu pasal ni. Korang didedahkan
perkara-perkara moden Kak Ijah faham. Dan Kak Ijah faham bila korang kena pakai pad setiap hari tu, bila korang pergi hospital, doktor kata tak ada apa masalah, itu pun Kak Ijah faham. Sebab Kak Ijah jumpa orang-orang ni. Kak Ijah banyak berbicara dengan orang-orang ni. Ramai yang tanya yang mempunyai masalah-masalah ini. Kak Ijah minta maaf kalau antara korang ada yang ada masalah macam ni, Kak Ijah kongsikan. Ini adalah untuk membantu memberi pendedahan kepada kawan-kawan yang lain. Memberi pendedahan kepada ibu-ibu yang lain supaya diorang tak tergolong sama dalam masalah korang, supaya kita dapat kurangkan orang-orang yang bermasalah macam ni. Mungkin atas asbab kita berkongsi ni, masalah korang pula Allah selesaikan. Betul tak? Sebab dia orang kongsi. Kak Ijah kongsilah. Saya tak apa Kak Ijah kongsi. Contohnya ada yang macam tu. Kan mungkin asbab dia berkongsi, dia bersedia untuk berkongsi masalah dia dengan orang lain, untuk kita ceritakan, mengakibatkan Allah memberi kemudahan kepada dia untuk sembuh. Semoga rumah tangga makin bahagia, semoga rumah tangga semakin erat, kan hubungan antara suami isteri semakin baik. Kena tahu yang kalau ada bau ni sangat-sangat tak menyenangkan. Kena tahu kalau ada tombong ni sangat-sangat merunsingkan, malu. Kena tahu, perempuan kalau ada masalah tombong, diorang akan ada rasa self-esteem ataupun self-esteem dah bahasa Melayu dah. Apa maksud dia? Kak Mira kau aja. Dia nurse. Dia akan ada masalah kurang keyakinan diri yang besar. Kan? Sangat-sangat low. Sebabnya korang tahulah kalau ada biji keluar daripada misui kita kan. Nak bersama dengan suami macam mana kan. Nak berjalan pun terasa lagi. Korang akan selalu memikirkan perkara yang sama. Jadi bila kita kerap memikirkan perkara yang sama, ini akan sangat-sangat menjejaskan kesihatan mental kita. Anak korang akan selalu marah. Korang akan sangat cepat marah. Daripada kucing, korang akan bertukar menjadi singa. Jadi kita tak nak perkara-perkara macam ni berlaku kepada yang lain. Kalau korang ada masalah ni, silalah dapatkan rawatan dengan cepat. Kerana semakin hari perkara ini akan menjadi semakin buruk. Okey, daripada tak bau, dia akan jadi bau. Daripada aku nak minum sekejap. Korang tengok ni Allah emak kahwinkan aku. Ni adalah mak yang Kak Ijah buat untuk perkahwinan Kak Mira kau dulu. Minum air sekejap, air masak ya. Okey. Jadi sangat-sangat penting untuk kita jaga. Okey, ada apa-apa lagi soalan nak tanya? Ada banyak celoteh ni. Okey, tadi kata macam mana anak umur 3 tahun jangan angkat dululah kalau dalam pantang. Kalau dah lepas pantang, 2-3 bulan lepas pantang, 4 bulan, okeylah. Bolehlah pujuk-pujuk taruh atas riba kan, suruh suami tolong taruhkan, suruh dia naik kan. Jangan kita angkat terutama kalau angkat yang menggunakan otot perut, itu sangat-sangat tak boleh. Korang tunduk angkat kuatlah orang dalam pantang, tak boleh. Memang kita rasa kita kuat. Akak kau dulu memang rasa kuat, boleh alih almari kalau boleh ikut dalam pantang kan. Tapi kena tahulah korang tu dalam pantang, urat-urat banyak putus kan. Jadi naik motor pun macam mana Kak Ijah? Boleh jadi rahim jatuh? Boleh. Kalau ada lubang hentak kuat-kuat, korang jatuh terduduk, jatuh terangkat kaki, boleh jadi rahim jatuh. Kan. Jadi kena rawat lah. Kena cepat. Orang perempuan ni kena selalu manjakan diri, kena selalu urut. Bukan kata setiap bulan nak kena urut. Jadi 2-3 bulan sekali tu pergilah betulkan kedudukan rahim. Kalau rasa dah tak selesa, rasa perut tu sejuk, minumlah herba kan. Jangan sampai dah sejuk-sejuk baru minum herba, dah demam-demam gigil baru nak cari obat. Tu dah tak best. No. Okay? Best. Ada tukang urut dan tukang herba kat rumah. Dengar dia cakap, dia kau pakai tudung sekejap. Aku nak suruh Kak Mira kau bercakap. Tunggu sekejap, dia enter frame. Mana tudung? Ambil telekong aku tu pakai.
Dia kata dia best. Dia ada tukang herba dan tukang urut dekat rumah. Tapi betul Kak Mira ni dia dah susut berat badan hampir berapa kilo ke kurang Mira? 64 sekarang I 58. Daripada 64 kilo sekarang sudah 58 kilo. Ya alah Kak Bulat yang korang kata macam anak adik aku itu tu cik. Mari enter frame. Benda kau nak cakap? Hi. Okay, apa? Kau cakap pasal apa ni? Pasal tombong. Sorry lah muka I. Biasalah anak satu. Anak satu, aku anak ramai. Anak I aktif you. Okey, ni Kak Mira, dia adik ipar saya. Dulu dia pun tak berpantang. Bukan dia tak berpantang lah, dia macam malas. Dia tak boleh makan ubat. Aku tak boleh faham lah. Memang ada orang masalah macam tu kan. Aku rasa macam nak inject ubat je. Kak Mira bukannya tak makan herba je. Macam ubat hospital. So macam walaupun kerja hospital. Dia nurse. Dia staff nurse tapi tak makan ubat. Kak Mira cuma advise orang makan ubat. Itu adalah tugas. Bukannya suruh kita makan ubat. Penting kena faham tu nurse. Kita kena advise orang. Okay, macam sekarang Kak Ija advise orang. Okay, jadi macam apa yang kau kata tadi, kau ada tukang urut profesional? Okay, Kak Mira ni beruntung lah sangat-sangat. Sebab Kak Mira ada tukang urut. Tukang betulkan perut dulu masa mengandung. Tukang bagi naikkan HB. Macam-macam tukang dia. Tapi seorang ni je lah. Tukang herba. Dia dulu maknanya Kak Ija bukan cakap tak boleh mengurut. Boleh mengurut. Tapi kita urut adik-beradik je lah kan. Beza tak? Special you know. Beza tak Kak Ija urut dengan orang lain urut? Sangat-sangat beza. Kena rasa. Kau jangan suruh orang rasa. Aku tak boleh mengurut orang. Aku tak nak mengurut. Saya tak boleh mengurut orang ya. Saya tak ambil urutan. Kak Ija tak mengurut. Kak Ija cuma ramu herba sahaja. Untuk adik-beradik, untuk adik-beradik je lah Kak Ija insyaAllah boleh urut lah untuk bantu sikit-sikit kan. Mungkinlah sebab Kak Ija dulu berurut style orang lama. Jadi bila Kak Ija mengurut tu, Kak Ija akan mengurut style orang lama jugalah. Kak Ija bukan mengurut spa, berbeza lah. Dengan kalau kau dia pun Kak Ija suruh ambil orang lain urut. Cumanya bila dia sakit badan sangat tu, Kak Ija pun macam marilah sini aku pula nak tengokkan badan kau kan. Barulah cuba urut, bantu kan. Kesian pula tengok tak boleh berjalan kau. Sakit tumit. Mengengkang-ngangkang jalan. Tak boleh pijak. 2, 3 nak naikkan HP macam mana kak? Tu kau nak tanya nak naikkan HP macam mana. Ada ke lagi bahan kita nak tunjuk? Kena cari bahan. Kak Ija kena cari bahan. Kak Ija kena tunjuk ke orang macam mana nak buat. Bagus tak naik tak HB? Naik. Alhamdulillah. Walaupun tapi last minute tu sebab Kak Mira macam tak nak minum benda tu. Dia tak nak minum. Akan kau paksa juga minum. Sebenarnya dia buat macam lain cikang je nak naikkan HB ni. HB ni korang kena tahu. Kak Ija buat dia antara perawatan aura sebenarnya. Yang Kak Ija amalkan adalah untuk perawatan aura. Kita cari herba-herba yang merah-merah. Kita cari red dates, goji berries dan beberapa herba yang bagus untuk bantu naikkan aura merah. Aura merah ni adalah rawatan herba yang orang dulu pakai lah yang Kak Ija bantu dia. Sebab apa? Sebab Kak Ija dulu adalah seorang yang anemik. Yang sangat-sangat teruk anemik Kak Ija. Kau sampai doktor kata kau ni Ija, kalau kau beranak kau boleh mati. Macam tu lah. Sebab masa sekejap ya kita baca satu-satu. Berapa RM kak set jamu dan herba tu? Ejen tolong reply. Suruh ejen reply kak. Salam Kak Ija, nak tanya punca-punca terjadi keputihan tu dari jamu set selalunya kalau untuk sampai 31 hari sampai 1 hari bulan 6 ni sahaja ya. Untuk set sihat cantik RM110, set kebaya RM155, tak termasuk postage, okey? Dari pemakanan atau sebab-sebab lain. Sebab masa lepas bersalin anak nombor 2, keputihan menjadi-jadi sampailah sekarang saya dah mengandung anak nombor 3 sampai disesahkan GBS. Kalau boleh lepas anak nombor 3 ni saya nak jaga betul-betul sebab saya muda lagi. Tak naklah nanti Cik Somi komplain lebih-lebih. Betul kan? Okay.
Jom kita cerita. Panjanglah kau, berapa jam dah ni aku berceloteh ni. Okey. Hai Kak Ija, saya baru masuk nak tanya tombong tu apa. Tombong tu adalah keadaan di mana ada guli yang keluar daripada Miss V kita ataupun kat dalam Miss V tu kalau korang masukkan jari, tak sampai satu jarak ni korang rasa ada biji. Dan korang rasa ada biji dan macam mana? Itulah korang rasa ada biji kat dalam. Itulah tombong. Sama ada dia dekat dalam ataupun dia keluar. Okey. HB ni apa ya? HB tu apa? HB ni adalah hemoglobin, darah merah kita dalam badan. Oksigennya. Sel darah merah. Okey, dalam sel darah ni dia ada sel darah merah dan sel darah putih, juga platelet dalam sel darah kita ni. Dia ada red blood, white blood dengan platelet count. Itu kita panggil whole blood. Itu kita panggil sebiji darah. Okey, kebanyakan orang yang mengandung ni, sel darah merah dia ni berkurangan. Dan sel darah merah itulah yang kita panggil hemoglobin. Dalam bahasa singkat dia HB. Dia ingat dia seorang nurse tahu. Aku terror pada nurse je. Okey, sel darah merah ni yang kita panggil HB tu. Okey. Selalu kalau tadi pasal keputihan dia tanya. Okey, Ikin Zainal. Okey, Ikin, Kak Ija cakap Ikin ada GBS dari awal. Cumanya not detected. Okey, not detected ni maknanya tidak dikesan awal. Okey, daripada kehamilan yang pertama, Ikin memang dah ada GBS. GBS ni adalah apa? Adalah kuman daripada saluran najis kita. Kat dalam saluran najis kita ni ada kuman yang jahat, tahu? Kuman GBS ni, dia termasuk ke dalam saluran Miss V kita dan mengakibatkan jangkitan pada kita punya rahim. Okey, masalah Ikin ini adalah masalah jangkitan kuman daripada kuman dalam saluran usus besar tu masuk ke dalam usus kecil. Masuk ke dalam kita punya tempat kencing tu dan masuklah ke dalam rahim Ikin. Okey, itu adalah punca untuk Ikin. Ada banyak punca keputihan sebenarnya. Ada punca pemakanan, ada punca dari macam Kak Ija cakap tadi, kuman tu termasuk kan, mungkin daripada cara kita cuci kita punya Miss V tu tak betul. Sebab tu Kak Ija ajar cara mencuci Miss V sebab ni. Sebab kita tak nak kuman ni daripada dubur, kuman yang daripada dubur tu masuk ke dalam kita punya Miss V. Sebab itulah Allah larang kita bersetubuh. Macam mana? Allah kata tak boleh masukkan zakar ke lubang dubur. Orang lelaki tak boleh juga masuk zakar ke lubang dubur ni kerana ada kuman ni. Kuman ni sangat-sangat bahaya, boleh mengakibatkan macam Ikin memang sangat-sangat perlu nasihat doktor, sangat-sangat perlu kena dengar. Kena dengar. Doktor mungkin akan bagi Ikin antibiotik sebelum melahirkan. Sebelum melahirkan nanti mungkin kena admit awal sebabnya Ikin GBS. GBS ni boleh mendatangkan kemudaratan kepada baby semasa kelahiran. Semasa kita melahirkan baby mungkin mendatangkan kemudaratan. Mungkin kalau doktor dah bagi antibiotik awal, kita dah kesan awal kan, mungkin doktor dah trigger awal kan, insya-Allah tak ada apa-apa, kita doakan yang terbaik. Cumanya ada kebarangkalian melahirkan dengan lebih cepat. Ikin ada kebarangkalian terpaksa force birth, maknanya induce. Sebabnya doktor nak masukkan antibiotik untuk elakkan baby terkena jangkitan, sebab baby akan keluar daripada Miss V kita kan, baby akan keluar daripada Miss V kita sebab dekat sini kita takut ada kuman GBS tu. Dan kalau kuman tu terkena kepada baby, mungkin mengakibatkan masalah jangkitan pada selaput otak ataupun masalah paru-paru pada baby. Jadi kita tak nak masalah tu. Doktor, korang Ikin memang betul-betul kena dengar nasihat doktor, dan lepas bersalin ni nanti insyaAllah ambil ubat dengan betul, kita cuba rawat dengan Kipdar insyaAllah, kan. Betul cakap Cicak kata guna. Gunalah cara. Kita cuba, kan, dia memang akan ada perawatan dia.
Okey? Jadi sekian dulu daripada Kak Ija dan Kak Mira. Kau tiba-tiba enter frame. Aku suruh dia buat live seorang, dia tak nak. Padahal dia doktor, dia nurse. Aku ni bidan. InsyaAllah nanti boleh lah. Kan? Jadi jaga pergerakan bagi mereka-mereka yang berpantang penting kan. Jaga pengawalan pergerakan. Pantanglah dengan betul untuk elakkan kita daripada terkena prolaps ni. Betul tak? Yes, sangat-sangat penting. Kalau dekat hospital kau kan hospital bahal kau kerja. Ada tak orang buat rawatan Floripen? Banyak. Berapa kos Floripen? Mahal juga. Kalau rasa banyak duit, boleh. Ya, tak ada masalah. Kalau ada duit tak apa. Pergi jumpa doktor dekat. Okey. Jadi sekian dulu daripada kita orang. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Tak nak tidur awal ya. Korang jangan main handphone banyak-banyak. Nanti korang rabun. Cik, marah. Okay. Tanya dia dulu macam mana. Makan. Kau terpaksa layan customer. Okey, sekian dulu daripada kita orang. Assalamualaikum. Jumpa lagi esok insya-Allah dalam topik yang lebih menarik. Kalau ada korang ada permasalahan, insya-Allah kita boleh kongsikan lagi. Tulis masalah korang supaya Kak Ija boleh ceritakan dari kisah nenek kebaya. Nenek kebaya sekarang. Bye. Okay, bye.